Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini saya ada membuat video tentang cara berwuduk dalam kapal terbang, di mana saya sarankan menggunakan alat penyembur air ini. Dan daripada video tersebut saya mendapat beberapa soalan yang boleh saya himpunkan sebagai soalan-soalan lazim tentang cara berwuduk dalam kapal terbang. Maka bagi menjawab soalan-soalan itu, saya membuat video khas ini. Moga-moga ia membantu tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin juga tertanya-tanya soalan yang sama tetapi segan-segan pula nak bertanya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas video yang saya masukkan itu, jom berwuduk dalam kapal terbang, saya ada beri pautannya di bahagian description di bawah. Sila tonton ya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak tahu description tu apa benda ataupun macam mana nak cari, maka saya jelaskan description itu ialah apabila pembuat video YouTube macam saya ingin memberi info tambahan, maka kami letakkannya di bahagian description. Nak cari description tu macam mana? Sila keluar, sila exit daripada video saya ini. Nampak tajuk video kan? Sila tekan, sila tap, sila klik atas tajuk itu, akan keluar description. Dan di bahagian description itu, saya letak pautan-pautan untuk bacaan lanjut, untuk tontonan video lain yang berkaitan ke apa ya. Jadi keluar daripada video ini, tap tajuk bagi video ni, tekan di situ, anda akan jumpa. Tak jumpa kalau tak apa, cuba cari. Kita ni macam mana kita nak menguasai dunia kalau YouTube pun kita tak menguasai? Dan kalau salah tekan pun bukanlah jadi roket, tiba-tiba kita ni terus ke planet lain. Bukanlah macam bawa kapal terbang. Kalau kapal terbang pun tekan salah butang pun kapal terbang tak terus take off. Dia ada banyak butang, banyak prosedur baru take off. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya ni banyak juga dapat soalan. Video tu mana? Link tu mana? Pautannya mana? YouTube pun tak tahu nak pakai. Jadi saya pun Okey, jadi saya bagi penjelasan mana nak cari bahagian description itu ya. Okey, baik. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang biasa menonton video saya dan perasan background yang agak berbeza, saya alhamdulillah berada di London Heathrow, di airport hotel kerana tugas penerbangan. Jadi ketika waktu rehat di hotel ini, saya manfaatkannya untuk membuat video ini. Nanti esok insya-Allah saya akan berlepas balik. Baik, beberapa soalan lazim. Soalan pertama yang banyak bertanya ialah tentang air mustakmal. Ramai yang agak terkejut apabila saya berkata air mustakmal tu sebenarnya tidak ada. Lalu mereka minta dalil. Jadi bagi soalan ini saya jawab pertama, bagi pihak yang berkata ada air mustakmal, mereka lah sepatutnya bagi dalil. Sebab air itu sifat asalnya adalah suci. Apabila hendak dikatakan air itu suci tetapi tidak menyucikan, macam mana tu? Suci tetapi tidak mensucikan. Definisi pun dah macam garu kepala kan. Jadi pihak yang berkata suci tetapi tidak menyucikan, mereka lah yang sepatutnya mengemukakan dalil. Adapun bagi saya, apabila saya berkata tidak ada dalil, saya sendiri memiliki beberapa dalil ya. Baik, antaranya ialah cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seperti dalam video asal itu, apabila baginda berwuduk dengan hanya satu cedokan. Okey, satu cedokan itulah yang baginda guna untuk meratakan ke seluruh anggotanya, ke seluruh anggota sehingga ke siku. Seandainya ada air mustakmal, sudah tentu tidak boleh, sudah tentu tidak sah. Cara wuduk Rasulullah yang lain apabila membasuh kepala dan telinga, ia dengan satu cedokan ya, satu cedokan lalukan. Kemudian dengan tangan yang masih sama tu, yang masih basah dengan air yang sama tu, basuh telinga dan di belakang telinga. Baginda tidak mengambil air yang lain untuk membasuh telinga ya. Baik, kita ada beberapa hadis yang lain juga sebagai contoh dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, boleh rujuk hadis nombor 283. Hadis nombor 283 menurut penomboran Fathul Bari. Daripada Abu Hurairah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya di sebahagian jalan di Madinah. Akan tetapi Abu Hurairah macam mengelakkan diri, tak nak jumpa. Bagi beliau balik dan mandi terlebih dahulu kemudian datang.
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bertanya, "Ke mana kamu pergi wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku dalam keadaan junub dan aku tidak suka ataupun aku benci untuk duduk bersama dengan kamu." Aku tak suka sementara aku ini tidak dalam keadaan yang suci sebab dia dalam keadaan junub. Okey, dia belum mandi wajib lagi. Mendengar yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, innal muslima la yanjusu." Maha suci Allah, sesungguhnya orang Islam itu tidaklah dia najis. Hadis sahih Bukhari ya. Jadi Abu Hurairah dia merasakan dirinya najis sebab dia dalam keadaan junub, belum mandi junub lagi. Dia tak nak jumpa, tak nak duduk bersebelahan dengan Rasulullah. Dia mandi wajib dulu, kemudian baru dia jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, "Tadi aku nampak engkau, tapi mana pergi?" Dia kata, "Aku mandi dulu sebab aku dalam keadaan junub." Tidak dalam keadaan yang suci. Maka Rasulullah bersabda, "Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya orang Islam itu tidaklah ia najis." Jadi kita ni bukan najis. Okey, bukan najis, jadi air yang kena badan kita ni tidaklah ia berubah sifatnya. Suci tetapi tidak mensucikan. Okey. Hadis yang lain pula. Alright, dalam Sahih Al-Bukhari juga hadis nombor 189. 189 ya, di mana diterangkan, "Wa iza tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berwudu, para sahabat kemudiannya berbunuh-bunuhan. Ini kiasan ya. Berbunuh-bunuhan berarti saling berebut-rebut untuk mengambil sisa air wudu baginda. Ya, apabila baginda berwudu, para sahabat mereka saling berebut-rebut, sungguh-sungguh berebut-rebut sehingga dikatakan seolah-olah saling berbunuh-bunuhan untuk mendapat air sisa wudu baginda. Dan untuk berwuduk dengannya, ya, mengambil, ini kita kata tabaruk yang sahih ni, ya, untuk berwuduk dengannya. Seandainya air wuduk Rasulullah ni telah digunakan, kan, air mustakmal tak boleh pakai lagi, nescaya Rasulullah akan melarang mereka daripada menggunakannya untuk berwuduk lagi. Ini beberapa hadis yang menunjukkan bahawa air mustakmal itu tidak ada. Baik, secara lebih terperinci, air ini dia terbahagi dua. Air mustakmal yang telah digunakan untuk kita membersihkan diri daripada hadas kecil dan hadas besar, maka ia masih boleh digunakan. Itu bukan air mustakmal. Sebagai contoh, dalam Sunan At-Tirmizi, sebuah hadis daripada Abdullah ibnu Abbas bahawa Maimunah menerangkan bahawa dia mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara mereka dalam keadaan junub dari satu bekas air. Bila mereka pada zaman Rasulullah dulu mandi, mereka tak pakai air shower ke apa, tapi pakai gayung, cedok air mandi. Bila mandi tu sudah tentu akan ada air yang kena badan, kemudian terpercik masuk semula ke dalam bekas air. Bekas besar ke macam mana ke, telah tentu akan masuk. Seandainya seseorang itu dalam keadaan hadas besar dan ia adalah satu yang menukar keadaan air sehingga tidak boleh lagi disucikan, nescaya mereka tidak akan melakukannya, ya. Tetapi berdasarkan hadis ini, Maimunah mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada air dalam satu bekas sementara mereka dalam keadaan junub. Lalu mereka mandi hadas besar, mereka mandi wajib dalam satu bekas. Bila sedang mandi itu sudah tentu akan ada air yang terpercik masuk balik dalam bekas, tapi tak apa, boleh lagi guna untuk mandi. Ini satu lagi dalil tidak adanya air mustakmal meskipun untuk mandi wajib, meskipun ketika sedang membersihkan diri daripada hadas besar. Air mustakmal yang tak boleh pakai apa? Yang air mustakmal kalau nak kata tak boleh pakai ialah air yang digunakan untuk membersihkan diri kita daripada najis. Sebagai contoh, maaf kata seseorang itu buang air kecil atau buang air besar, lalu dia membersihkan dirinya daripada buang air kecil, buang air besar tu, air itu sudah tentulah kita tidak gunakan untuk berwuduk lagi. Sudah tentu tidak digunakan. Ini kita kata no brainer. Tak payah fikir lagi lah, sebab air itu kita gunakan untuk bersihkan najis.
Tak payah lagi dah. Pun begitu di kalangan para ulama, di kalangan para sarjana, ada lagi yang membincangkannya. Okey. Seandainya berubah ataupun tidak bau, rasa, warna. Berubah atau tidak bau, rasa, warna. Ada juga perbincangan di situ. Tetapi bagi saya, kalau air itu sudah digunakan untuk membersihkan najis, maka tak payahlah lagi digunakan untuk berwuduk dengannya. Ya. Jadi ini tentang air mustakmal. Ringkasnya, kalau kita rujuk hadis-hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat, baik untuk wuduk maupun untuk mandi wajib, tidak ada air mustakmal yang mereka amalkan. Tidak ada air mustakmal. Bagi pihak yang kata ada air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan, mereka lah yang sebenarnya perlu memberi dalil. Bukan saja dalil, tapi dalil kukuh yang dapat membantah. Okey? Hadis-hadis yang saya bawa tadi, bahawa pada zaman Rasulullah SAW, cara mereka mengamalkan air, tidak ada air mustakmal. Baik, ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, menggunakan botol ni, okey, kita isi, bawa langkah terbang, bawa kosong, kita isi air, kemudian wuduk, kita spray kan. Jadi ada yang bertanya, kalau macam tu tak payahlah masuk tandas, kita boleh berwuduk di tempat duduk sahaja. Jadi kalau nak berwuduk di tempat duduk, ada dua perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau kita duduk sesama ahli keluarga kita ambil wuduk sesama Muslim, tak mengapa. Tapi kalau kita duduk dengan orang lain yang kita tidak kenal ke, ataupun orang yang belum Muslim, sudah tentu ia menimbulkan kehairanan. Tengah-tengah spray itu kena pula mereka. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, antara cara berwuduk ialah berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Kemudian kita kena keluarkannya. Seandainya kita duduk di kerusi, bukan di tandas, macam mana kita nak berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung? Baik, bila batang berkumur-kumur masuk air dalam hidung ni, ramai tahu bahawa hukumnya sunat. Ya, memang di sisi para ulama dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, mereka berkata ia hanya sunat, bukan wajib. Mazhab Hambali yang berkata berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung adalah wajib. Pun begitu, jika kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dan para sahabat baginda tentang berwuduk, akan ditemui semuanya baginda memasukkan air, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Sebagai contoh, hadis yang saya baca dalam video asal itu, apabila Abdullah ibnu Abbas menerangkan cara wuduk Rasulullah yang ringkas. Sebab cara wuduk Rasulullah ada yang penuh, yang ini dengan 3 kali basuhan, ada yang secara sederhana 2 kali basuhan, ada yang secara ringkas sekali basuhan. Secara ringkas sekalipun, baginda SAW tetap berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Maka meskipun 3 mazhab berkata ia sunat, seboleh-bolehnya tuan-tuan dan puan-puan amalkan berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, menghembus keluar ketika berwuduk. Ya. Jangan kerana sunat kita pun meremehkannya. Sebab sebahagian kita ni amalan sunat seolah-olah macam sangat minimum yang dibuatnya. Sembahyang sunat hampir tidak ada. Apa-apa puasa sunat hampir tidak ada. Bahkan tak tahu. Sebahagian umat Islam, mereka hanya tahu puasa Ramadan dan puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Lepas tu mereka tak tahu ada puasa lain. Puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih, puasa Nabi Daud, puasa sunat yang lain, tak tahu langsung. Tapi intermittent fasting mereka tahu. Intermittent fasting mereka amalkan. Puasa yang Rasulullah, yang Islam syariatkan, mereka tak tahu langsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meskipun dikatakan ia sunat, tapi cubalah beri perhatian kepadanya dan amalkannya. Bila betul-betul tak boleh, barulah tinggalkan. Ya. Jangan semata-mata kerana sunat, kita mengabaikannya. Ya. Jadi, kalau nak berwuduk, tu sebaik-baiknya dalam tandas supaya kita dapat spray air dalam mulut, dalam hidung, yang dengannya kita dapat berkumur-kumur, keluarkan dalam hidung pun keluarkan. Jika betul-betul tak boleh, katakan tandas
ramai orang beratur nak masuk, katakan. Ketika itu memang tak dapat, maka tak mengapa berwuduk di tempat duduk tanpa berkumur-kumur dan tanpa masukkan air ke dalam hidung, ya. Jadi meskipun sunat, meskipun 3 mazhab kata sunat, hanya satu mazhab yang kata wajib, cuba kaji dalil-dalilnya. Saya ada bagi di bahagian description 1-2 pautan sumber bacaan yang bagus tentang hukum memasukkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya. Sila baca. Macam mana nak cari description tu? Keluar daripada video ni, tekan tajuk video saya ni, tajuk video tekan, tap, klik apakah, nanti akan keluar, ya. Baik. Soalan yang lain, kalau tak ada botol tak apa ke? Botol ini sekadar cadangan untuk memudahkan. Kalau tidak ada, kita boleh gunakan cawan ini. Cawan ini, cawan plastik ini yang lazim diberikan dalam penerbangan untuk minum air ke apa. Dah habis minum air, jangan buang, pegang dulu. Bila kita masuk tandas, kita boleh tadah air dengan ini. Sebab dalam tandas itu, kita nak ambil air sebenarnya agak susah, ya, sebab keadaan sinki dengan pilinya tu sangat hampir susah kita nak menampung air. Tapi kalau guna cawan boleh. Cuma jaga kebersihan tandas. Jaga kebersihan tandas. Nak basuh kaki. Nak basuh kaki tak perlu angkat kaki sampai ke sinki, tinggi sangat tu, ya. Basuh kaki boleh di lubang jamban. Di lubang jamban tu jangan masukkan kaki dalam. Di atas saja kita basuh dan air tu masuk ke dalam lubang jamban. Jangan biarkan air tu mengalir ke lantai, kerana lantai itu tidak ada lubang untuk mengeluarkan air. It is a dry toilet, not a wet toilet, ya. Boleh gunakan ini. Yang ini sebagai cadangan sahaja. Tapi cuba. Ianya sangat-sangat memudahkan. Sangat-sangat membantu. Memudahkan kita mengambil wuduk. Dan memudahkan kita menjaga kebersihan. Dan kalau tak dapat masuk tandas, kalau betul-betul tak dapat masuk tandas, kita boleh juga berwuduk di tempat duduk, ya. Tak perlu masuk ke tandas. Baik, soalan yang lain. Nak tayamum boleh ke? Ya, tayamum pun salah satu pilihan yang ada juga bagi kita umat Islam. Cuma bagi tayamum tu, insya-Allah saya akan buat video yang lain. Sebab tayamum ni ada banyak perkara yang saya nak terangkan. Yang di mana disebabkan ia berbeza dengan kebiasaan yang kita amalkan di Malaysia, maka saya nak terangkan tu kena ambil masa yang agak panjang. Saya ni nak buat video yang pendek-pendek. Yang ni pun dah 17 minit dah. Targetnya 15 minit saja. Ya, saya nak buat video yang pendek. Tapi tayamum tu mungkin jadi panjang pula, ya. Tapi buat permulaan, ya. Bila kita tayamum, kita tidak disuruh mencari habuk, debu, habuk yang ada di kerusi, di dinding, apa semua tu. Siapa yang suruh cari habuk tu? Ini satu petanda awal, ya. Rasulullah sendiri SAW apabila bertayamum, kemudian sama ada meniup ataupun mengibaskan tangan. Maknanya debu tanah tu pun Rasulullah tak mahu. Kita tidak dituntut mencari debu tanah itu. Dan kalau nak pun debu tanah, bukannya habuk. Apa yang ada di dinding, apa yang ada di tepi kabinet ke, yang di kerusi ke apa ke, itu habuk. Itu bukanlah tanah yang suci. Itu bukanlah sesuatu yang bersih, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tayamum memang satu yang dibolehkan dalam Islam. Cuma perhatikan anda tepuk kat mana tu. Jangan tepuk kat habuk, sapu kat muka, kemudian mata jadi merah, hidung jadi sinus, apa semua tu. Okey. Itu insya-Allah nanti saya akan cuba buat video yang lain, ya. Jadi ini beberapa soalan lazim tentang air mustakmal, ya, tentang berwuduk menggunakan selain spray ini, dan juga hukum berkumur-kumur memasukkan air dalam hidung, ya. Meskipun sunat, tetapi cuba amalkannya, ya. Pastikan anda biasakan diri dengan amalan-amalan sunat. Jangan dengar sunat je, tak payah. Sembahyang sunat fajar yang sebelum subuh tu pun tak pernah buat. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun tak pernah buat. Hanya yang wajib saja. Okey, kita sebagai umat yang kita kata bersungguh-sungguh, berlumba-lumba mencari keampunan Allah dan syurganya yang seluas langit dan bumi, sebagaimana surah Ali Imran ayat
133 ya. Maka kita buat yang wajib dan juga kita bersungguh-sungguh untuk buat yang sunat juga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.